Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pihak media yang sempat bersama-sama dengan kita pada hari ini. Penekanan saya dalam ucapan tadi ialah usaha kita untuk memperkukuh agenda kebajikan. Dan ada beberapa perkara yang saya telah umumkan sebagai inisiatif baru. Pencarum lembaga LTAT diberikan 2 jenis pengeluaran baru mulai 15 April, satu berhubung kait dengan haji, satu lagi berhubung kait dengan pendidikan. Kedua, bayaran persinggahan pelabuhan luar negara untuk anak kapal TLDM dinaikkan. Ketiga, faedah gantian cuti rehat FGCR yang telah kita naikkan kepada maksimum 150 hari kepada 160 hari, dan mereka tetap menikmati bayaran pendahuluan yang bersamaan dengan 80 hari cuti tanpa memerlu menunggu sehingga benar-benar tamat perkhidmatan. Dan aspek pendidikan anak-anak kita warga ATM sedang diperincikan oleh saya sendiri, dan ini yang mudah untuk kita lihat sendiri ialah bagaimana kita nak tambah baik infrastruktur 38 buah sekolah yang berada di dalam kem-kem kita. Saya telah arah Jeff mempercepatkan pengagihan bantuan khas kewangan, dan ini akan dipantaukan oleh Datuk Seri KSU saya sendiri. Saya harap ianya dapat diselesaikan dalam masa terdekat, kalau boleh sebelum Hari Raya. Tetapi dalam PC hari ini, saya nak maklumkan bahawa kebajikan hanya merupakan sebahagian daripada agenda kita di bawah kepimpinan baru Mendef, di bawah tanggungjawab saya sendiri. Dan semalam dalam Majlis Penyampaian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang, saya dah maklumkan bahawa 8 teras di bawah Pelan Tindakan 2022 kita berjalan dengan lancar. Saya juga menekankan bahawa apa yang kita umumkan awal tahun ini untuk setahun punya perancangan, sebahagian besarnya telah pun kita sempurnakan. Rumah Keluarga Malaysia sebagai contoh. Rumah-rumah di Kem Oran, di RKMAT, Kem Pakit, Kem Segamat, dan juga di Bukit Jalil, semua ini telah pun disempurnakan. Dan perancangan besar kita ialah untuk memastikan baki 4 lagi kem, dan juga di bawah perancangan lebih besar kita ialah untuk membina 12,000 unit RKMAT dalam tempoh rancangan Malaysia ke-12 dan 13. Kedua, usaha menambah baik kadar dividen LTAT. Saya akan bentangkan di Dewan Rakyat dalam masa terdekat, insya-Allah dalam sesi yang akan datang, pindaan kepada Akta Tabung Angkatan Tentera. Pertamanya untuk memberikan fleksibiliti agar pencarum tentera boleh memilih untuk meningkatkan kadar caruman share pekerja individu lebih daripada 10%. Dan kedua, membenarkan pencarum memilih untuk terus menabung dengan LTAT walaupun sudah tamat perkhidmatan. Berhubung kait dengan LMS, 4 buah literal mission ships kita telah pun diterima dan selesai ditauliahkan. Salam kita dalam perancangan untuk memula memikirkan 3 buah lagi LMS, dan kali ini dengan senjata yang lebih canggih, insya-Allah. Kesemua 6 helikopter MD-530G telah pun selamat tiba di tanah air dan telah berada dalam proses penerimaan final acceptance test bagi ke-6 helikopter berkenaan, dan kita akan tempatkan helikopter ini dengan pasukan udara tentera darat. Dan ini ialah untuk berdepan dengan ancaman semasa, khususnya di perairan Sulu, Sulawesi, dan ada kaitan rapat dengan apa yang saya
umumkan baru-baru ini bersama-sama dengan Pak Prabowo dan Secretary of Defence Delfin Lorenanza daripada Filipina dan Indonesia, di mana hubungan trilateral di antara Malaysia, Indonesia dan Filipina yang insya-Allah kita akan perluaskan kepada Brunei sekiranya dapat berkenan ke bawah duli Tuanku Sultan Brunei untuk memberi fokus kepada Lautan Sulu dan Sulawesi. Ini akan kita perluaskan ke Lautan Selat Melaka juga. Dan ia akan melibatkan Singapura, Indonesia dan Thailand. Dan insya-Allah kalau dipersetujui Thailand, kerana Indonesia dan Menteri Pertahanan Singapura Dr. Eng Heng telah pun bersetuju, kita terpaksa dapat persetujuan Menteri Pertahanan Thailand yang kebetulan merupakan General Prayut Perdana Menteri Thailand sendiri. DSA saya tak perlu cakap banyak kerana ianya merupakan satu petanda yang amat baik, satu acara antarabangsa pertama yang dijayakan sejak negara dilanda pandemik. Bukan satu perkara yang mudah. Tetapi saya dah umumkan di DSA bahawa Malaysia is open for business. Dan hari ini saya nak umumkan bahawa MINDEF dan ATM telah pun bangkit berada di atas landasan yang tepat dan insya-Allah dengan dasar-dasar yang telus, yang terbuka dan jelas, tanpa selindung-selindung. Ianya bukan satu perkara yang biasa-biasa. Dan saya harap bahawa apa yang kita umumkan ini dapat buy-in oleh semua pihak yang berkepentingan, dan momentum yang kita wujudkan dalam hanya beberapa bulan, 4 bulan, saya harap dapat diteruskan. Dan saya yakin melihat kepada semangat, sokongan daripada bakat dan rakan-rakan lain di luar sana, NGO dan stakeholders yang lain, saya percaya bahawa dengan perancangan yang jelas, hala tuju yang lebih terfokus dan perancangan dan perjalanan yang lebih tersusun, mudah untuk pihak-pihak lain untuk bersama-sama dengan kita. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat berpuasa. Kalau tak sempat jumpa, saya yakin jumpa sebelum raya, tetapi kalau tak sempat, saya nak ucapkan bagi pihak MINDEF dan ATM selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin kepada media kita ini. Ada soalan? Ya. Saya nak maklumkan bahawa keputusan untuk meneruskan projek LCS ni dapat sokongan daripada semua pihak, termasuk daripada pembangkang. Dan keputusan untuk meneruskan LCS ni masa mantan Menteri Pertahanan sebelum daripada saya pun telah membawa perkara ini. Bukan satu perkara yang mudah. Tetapi nak meneruskan projek LCS ni banyak berkisar kepada perancangan kita, bagaimana kita nak menyelamatkan kapal-kapal littoral combat ships ini. Dan saya terus terang maklumkan bahawa persetujuan Kabinet untuk meneruskan memerlukan perincian daripada kita, dan perkara ini telah pun dibangkitkan kepada Kabinet 3 kali dah kalau tak salah saya. Dan Kabinet telah mewujudkan satu jawatan kuasa Menteri-Menteri Kabinet, usikan Datuk Mustafa Muhammad sendiri untuk kembali kepada Kabinet dengan perancangan kita. Jawatan kuasa Menteri-Menteri ini telah pun bermesyuarat 3 kali. Dan ahli-ahli jawatan kuasa Menteri ini telah pun ke lumut melihat sendiri dengan mata mereka apa yang merupakan aset-aset yang sedia ada untuk kita meneruskan projek ini. Jadi saya harap bahawa jawatan kuasa menteri ini telah pun bermesyuarat, dah selesai, dan kita harap dapat kita bentangkan kepada Kabinet untuk mendapatkan keputusan tamat untuk hala tuju LCS. Tetapi sama ada ia diteruskan atau tidak, saya rasa majoriti telah pun membuat keputusan kita perlu teruskan
tetapi cara dan kaedahnya mesti mendapat persetujuan jemaah menteri. Itu je. Ada lagi? Tak ada. Alhamdulillah, tak ada soalan politik. Too late. Bulan puasa. Lain kali PC kita semua dalam bulan puasa lah. Kalau bukan Ramadan, dia kena paksa bulan puasa.